Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Lukman Muhammad untuk ringkas 12 tengah hari. Semua kapal tangki single hull single bottom membawa muatan minyak kini dibenarkan menerus operasi tanpa sekatan di perairan Sarawak. Ini berikutan selepas Jabatan Laut meminda notis perkapalan Malaysia pada 7 Disember yang memperincikan pengecualian untuk kapal tangki minyak mematuhi notis berkenaan. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata, kapal tangki yang beroperasi di perairan Sarawak digunakan untuk membawa bahan bakar diesel dari bandar berdekatan kepada penduduk-penduduk di hulu sungai. Ia adalah untuk kegunaan menjana kuasa elektrik rumah panjang, klinik, stesen kerajaan, sekolah dan penginapan pekerja di samping untuk kegunaan kenderaan dan jentera syarikat pembalakan dan peladangan. Bagaimanapun kapal single hull double bottom berdaftar di bawah bendera Malaysia boleh membawa minyak grade berat sebagai kargo tertakluk kepada syarat tertentu. Antaranya dihadkan pelayaran hanya 20 batu nautika dari daratan terdekat dan had umur kapal sehingga mencapai 25 tahun sahaja beroperasi. Inisiatif pendaftaran perniagaan percuma akan diperluaskan kepada golongan belia dan ibu tunggal B40. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Nathalinggi berkata, ini bagi merangsang dan merancakkan pertumbuhan sektor perdagangan domestik akibat impak pandemik COVID-19. Katanya Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM akan merangka kaedah bersesuaian bagi membolehkan golongan berkenaan memanfaatkan skim pendaftaran perniagaan percuma. Usaha SSM memperluaskan inisiatif pendaftaran perniagaan percuma kepada golongan belia dan ibu tunggal B40 ini bakal mencetus minat berniaga dan menggalakkan lebih ramai penyertaan golongan ini untuk mencuburi bidang perniagaan, menjana pulangan pendapatan tambahan yang dapat menampung kehidupan seharian mereka, seterusnya merancakkan lagi pertumbuhan sektor perniagaan di negara ini. Beliau kata demikian semasa waktu pertanyaan menteri di Dewan Rakyat pada Selasa. Transformasi digital perusahaan kecil dan sederhana PKS telah dipercepatkan dengan bijak dan sewajarnya ketika pandemik COVID-19. Malah pelaksanaan inovasi dan teknologi itu akan membantu meningkatkan daya tahan PKS terhadap kejutan ekonomi. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, transformasi digital akan mewujudkan korelasi yang positif ke atas produktiviti, inklusif dan aktiviti perniagaan PKS. Beliau turut menegaskan bahawa penggunaan pendigitalan mempunyai cabaran yang tersendiri. Ujarnya, isu-isu berkenaan digital, kelemahan dan jurang infrastruktur perlu ditangani oleh ekonomi APEC. Sehubungan itu, beliau berkata adalah penting untuk memperkukuhkan kerjasama APEC bagi membantu PKS menyelesaikan semua cabaran ketika krisis COVID-19. Ini termasuklah melakukan transformasi terhadap model perniagaan dan memanfaatkan pendigitalan dalam normal baharu. Pengurangan tempoh kuarantin dari 14 hari ke 10 hari didapati tidak memberikan perubahan yang ketara dalam risiko jangkitan COVID-19. Berdasarkan kepada data saintifik, Kementerian Kesihatan berpendapat risikonya boleh diterima dan kurang berbanding jika ia dipendekkan ke 7 hari sahaja. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ia adalah keputusan dasar selepas pihaknya melihat semua bukti saintifik berkenaan tempoh kuarantin. Kementerian Kesihatan telah pun berbincang dan kita berguna pakai data-data saintifik untuk menyokong kuarantin untuk tempoh 10 hari. Yang ini akan kita laksanakan pada hari ini. Dan mereka yang sedang di kuarantin, menjalani kuarantin akan juga dipertimbangkan untuk kita kuarantinkan untuk tempoh 10 hari. Beliau berkata demikian pada sidang media mengenai perkembangan COVID-19 pada Isnin. Dalam pada itu, tambah Dr. Nur Hisham, pihaknya akan melihat isu logistik berbangkit membabitkan individu yang sedang dikuarantin wajib ketika ini. Ujian COVID-19 akan dijalankan terhadap individu terbabit pada hari ke-8 atau ke-9 dan hanya selepas didapati negatif baru mereka dilepaskan pada hari ke-10. Bertemu kembali. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone, dilanjutkan hingga 31 Disember.
Perintah berkurung itu meliputi perairan Tawau, Semporna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali berkata, orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dilarang menghampiri atau berada di kawasan diisytihar antara 6 petang hingga 6 pagi. Perintah berkurung itu juga bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan dan rakyat berada di kawasan daratan E-Zone. Mengulas lanjut, katanya kumpulan Abu Sayyaf masih cuba menceroboh ke kawasan ini untuk melakukan penculikan dan jenayah lain rentas sempadan. Kementerian Dalam Negeri masih meneliti beberapa jenis kamera badan yang ditawarkan beberapa syarikat peralatan itu untuk digunakan polis diraja Malaysia. Bagaimanapun, kata Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado, pihaknya masih menunggu kelulusan peruntukan bagi mendapatkan kamera badan berkenaan. Pada Julai lepas, Abdul Hamid dilaporkan berkata PDRM sedang dalam proses perolehan kemudahan itu di peringkat KDN untuk digunakan anggota polis ketika membuat rondaan terutamanya di kawasan bandaraya. Selain kemudahan kamera badan untuk anggota polis ketika bertugas, kesemua kereta peronda PDRM juga akan dilengkapi dengan kemudahan kamera. Kita beralih ke perkembangan sukan. Atlet pecut kebangsaan Jonathan Nyepa enggan menoleh ke belakang, sebaliknya mahu mengorak langkah dalam misinya memburu tiket ke Sukan SEA 2021 di Vietnam. Menurut atlet kelahiran Sarawak itu, dia kini mendapat gambaran lebih jelas mengenai perkara yang perlu diperbaikinya bagi meningkatkan prestasi selepas tamat saingan simulasi Majlis Sukan Negara. Jonathan cermelang apabila mendominasi acara 100 meter dan 200 meter sekaligus berjaya mengatasi Raja Pecut Asia Tenggara Muhammad Haikal Hanafi. Jonathan yang sudah 3 kali beraksi pada Tamasya Sukan SEA berkata, biarpun sukar untuk membuat sebarang perancangan khusus tak kala berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19, beliau tetap optimis memberikan fokus dalam setiap sesi latihan. Jurulatih berpengalaman B. Satyanathan sah dilantik sebagai pengarah teknikal Sarawak United bagi tempoh 2 tahun bermula 2021. Pengendali skuad kebangsaan itu berkata beliau bersetuju menyertai Sarawak United selepas tertarik dengan perancangan Presiden Pasukan Berkenaan Datuk Posa Majais yang mahu memastikan pasukan berkenaan layak ke saingan Liga Super 2022. Beliau juga tertarik dengan program memperkasakan pembangunan pemain-pemain muda dalam pasukan berkenaan termasuk skuad Piala Belia bawah 19 tahun dan Piala Presiden bawah 21 tahun. Bekas pengendali kebangsaan itu memaklumkan beliau akan memulakan tugas rasmi bersama Sarawak United pada Januari 2021. Sarawak pernah muncul juara Liga Premier pada 1997 dan 2013 selain menjuarai Piala FA pada 1992 dan Piala Sultan Haji Ahmad Shah pada 1998. Singapura menjadi negara Asia pertama meluluskan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Kota Singa itu dijangka menerima bekalan pertama menjelang akhir Disember dan keutamaan diberikan kepada golongan berisiko tinggi. Menurut Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Singapura menyertai beberapa negara lain seluruh dunia termasuk Britain dan Amerika Syarikat yang meluluskan suntikan berkenaan. Republik itu berharap dapat memiliki bekalan vaksin mencukupi bagi keperluan 5.7 juta penduduk menjelang suku ketiga 2021. So I strongly encourage you to get vaccinated too when the vaccine is offered to you. Because when you get yourself vaccinated, you're not just protecting yourself, you're also doing your part to protect others, especially your loved ones. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih lagi belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Luqman Mohamad, salam hormat dan jumpa lagi.